Semua dijemput untuk diri bagi menyanyikan lagu negaraku dan Perkim Pacu Kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusuf Nur, Setiausaha Agung Kehormat Perkim Kebangsaan. Yang berbahagia Datuk Haji Abdul Hanif Harun, Bendahari Kehormat Perkim Kebangsaan. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Nordin Ibrahim, Penolong Setiausaha Agung Kehormat Perkim Kebangsaan. Yang berbahagia Datuk Haji Razali Haji Syahbudin, Pengarah Unit Dakwah Kanan. Yang berusaha Encik Zulkifli Arifin, Setiausaha Kerja Perhubungan. Seterusnya yang berusaha Encik Firdaus Blok Mantah, Pengarah Unit Penerbitan dan Media Baru. Seterusnya kepada pegawai dan kaki tangan Ibu Pejabat Perkim, IDIP KL dan juga daripada SKOR. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya maka dapat kita sekali lagi berhimpun di dalam majlis perhimpunan bulanan warga Perkim dan juga sempena jamuan hari raya. Bagi membuka tirai majlis kita pada pagi ini, dijemput Encik Muhammad Jais Marifat Abdullah untuk memimpin doa. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, pada bulan Syawal yang mulia ini kami berhimpun sempena perhimpunan bulanan warga Perkim serta meraihkan
Majlis Hari Raya Aidilfitri Anjuran Pergi Kebangsaan yang disebut sebagai hari kemenangan bagi umat Islam yang telah berjaya menghadapi segala cubaan dan dugaan melawan kehendak nafsu dengan keimanan, ketabahan dan kesabaran sepanjang Ramadan yang telah lalu. Di hari yang mulia ini, kami menadah tangan memohon rahmat-Mu, limpahkanlah taufik hidayah-Mu, petunjuk dan inayah-Mu kepada kami, sedarkanlah kami atas segala kesalahan dan kesilapan yang telah kami lakukan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang akan menjadi lebih bermakna bagi kami semua. Ya Allah, kami memohon dari-Mu, makmurkanlah kesepakatan kami ini dengan limpahan rahmat kasih-Mu. Tautkanlah ikatan ukhuwah dan silaturahim antara kami. Jauhilah kami dari segala sifat mazmumah, hasad dengki, fitnah, umpat keji dan segala yang membawa kepada bencana kepada kami. Ya Allah, sesungguhnya kami telah banyak melakukan kezaliman terhadap diri kami sendiri dan tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau, ya Allah. Curahkanlah keampunan dan belas kasihan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, kami juga memohon, jadikanlah diri, keluarga dan negara kami ini sentiasa di dalam keadaan aman dan damai, makmur dan bahagia, sentiasa dianugerahi kebaikan dan kebajikan, pemeliharaan dan penjagaan, serta dijauhkan daripada segala kekacauan dan huru-hara, musibah dan penyakit. Semoga kami dapat hidup tenteram dan bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih ucapkan kepada Encik Muhammad Jais di atas pimpinan doa itu tadi. Majlis Perhimpunan Bulanan Warga Perkim dan Jamuan Hari Raya adalah sempena untuk menyambut bersama-sama jamuan ini, sempena Syawal yang ke-21 pada hari ini. Dan juga pada perhimpunan ini bakal menyaksikan pemberian ataupun penyerahan baju uniform kepada kaki tangan dari terdiri daripada unit daripada maintenance, kemudian daripada pemandu dan juga pembantu am. InsyaAllah akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri sebentar lagi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, terbang di awan burung centayu kerana penat gugur ke bumi, tampillah tuan kami merayu bersama amanat bekalan kami. Dengan ini pihak majlis menjemput Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusuf Nur, Setiausaha Agung Kehormat Pergi Kebangsaan, untuk menyampaikan ucapan amanat. Dengan segala hormatnya dipersilakan bagi Tan Sri. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang bahagia Datuk Ghanim, Datuk Nordin, Datuk Azali dan Datuk Mat serta tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, syukur alhamdulillah kita dapat berada di sini. Di antara sebab kita dapat berada di sini ialah kerana kita masih sihat. Kita masih lagi berupaya untuk bergerak. Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah kalau antara kita, sesiapa pun kalau dia sakit, dia tak dapat berada dalam majlis seperti ini. Dan sebenarnya elok kita fikirkan juga, bukan sahaja fikir pasal kematian, tapi fikir juga pasal sakit. Tentulah walaupun kita tak lafazkan perkataan itu, tapi tak salah kalau saya ulang. Kita syukur di antaranya kerana kita sihat dan kita masih ada. Kalau dah tak ada, kita tak boleh berjumpa begini. Kita berjumpa dalam, mungkin berjumpa juga, tapi berjumpa dengan alam lain. Jadi syukurlah dapat kita berada dalam majlis seperti ini, khusus bagi kita melaksanakan rutin di Perkim ini.
sejak daripada kita perkenalkan perjumpaan bulanan di Perkim ini. Di antara tujuannya ialah untuk merapatkan hubungan di antara anggota pentadbiran Perkim. Kalau kita tidak buat begini, mungkin dan saya fikir bukan mungkin lagi, sebenarnya terjadi juga disebabkan oleh kesibukan masing-masing. Saya fikir ada seorang pegawai atau staf yang tak jumpa dengan kawan dia walaupun sama-sama kerja di Perkim. Dia tak berjumpa pun dengan kawan dia yang 40 orang lebih ni. Jadi kita ni kumpulan 40-an lah, tapi taklah exactly 40. Berapa jumlah kita? 43 berapa. Jadi tentu dalam 40 orang ni ada di antara kita disebabkan oleh kerja dia tak jumpa dengan staf yang lain, jadi tak ada connection. Sepejabat tadi tak berjumpa, dan bila tak berjumpa hilang kemesraan. Macam hari ini pun berkali ada juga yang tak dapat hadir kerana keuzuran, tapi dalam hati saya semua nak hadir, bukan kerana dia tak suka, tapi dia tak boleh hadir kerana dia sebab tentulah ada saya kita tak ramai. Bila saya perhati itu, saya tahu yang tak ada saya tahu lah. Tapi kalau tak ada selalu, tak pernah ada langsung, tu ada masalah lah. Jadi saya fikir walaupun kita tidak mengambil nama, tapi saya andaikan bahawa semua suka hadir. Tapi kalau ada yang tak suka hadir, saya fikir eloklah tanam semangat untuk suka hadir. Apa salahnya? Jumpa sebulan sekali. Tolong beritahu pada yang jarang-jarang hadir itu, beritahu hadirlah. Apa salahnya? Kalau kita berdakwah dan kita membuat promosi supaya meningkatkan ukhuwah, kita tidak boleh menggesa orang lain meningkatkan ukhuwah sedangkan kita tidak berukhuwah sesama kita. Seperti yang kita tengok dalam perlembagaan Perkim ini, logonya ialah semua orang mukmin bersaudara. Kalau kita tidak melaksanakan dan menghayati perkara ini, tentulah susah kita nak menarik orang lain supaya bersaudara atau meningkatkan persaudaraan. Silakan mereka perhatikan dalam Perkim pun tak kuat persaudaraan. Tapi alhamdulillah lah, saya dapati bahawa ukhuwah dalam keanggotaan pentadbiran Perkim ini baik, dan walaupun baik, tapi ruangan untuk meningkatkan lagi ukhuwah itu saya rasa perlu. Walaupun kita jarang jumpa, tapi apa salahnya kita anggapkan tim 40-an ini, 40 lebih ini, walaupun jumlahnya kecil berbanding dengan agensi-agensi yang lain, tapi kalau agensi yang lain itu mempunyai staf yang berjumlah 2,000 atau 3,000 orang seperti yang dilalui oleh pegawai Datuk Nordin, mentadbirkan, menguruskan urusan yang di bawahnya beribu-ribu orang, kaki tangan. Datuk Ghazali pun macam tu juga, Datuk Anil. Tapi bukan bermakna yang kecil ini tak penting. Yang penting yang kecil ini, kalau mereka efektif dan berkesan, dia boleh mengesankan kumpulan yang besar. Walaupun saiz perkhidmatan kita kecil, tapi impaknya besar. Jadi itulah harapan kita, dan saya fikir ini harapan saudara-saudara juga. Tanpa mengira apa jawatan, tapi kita nak menjadi tim walaupun kecil tapi berkesan supaya yang kita sebutkan dapat dihayati oleh yang lain-lain, dan jumlahnya ramai. Saya dalam pentadbiran kita selalu membincangkan, di antaranya ialah tentang keanggotaan ahli-ahli Perkim. Jadi saya nak beritahu, mungkin saudara-saudara tak tahu, tapi elok juga saya beritahu. Yang kita gusarkan sekarang ini ialah
kerana pertambahan ahli perkim tak berkembang. Jadi sebab itu kadang-kadang elok kita ambil ini sebagai pengetahuan. Jumlah kita saya tengok, dan ada yang kadang-kadang kita dapati jumlah makin kurang. Saya tak payah sebutlah bahagian mana, tapi urusan keahlian ini seperti yang kita semua ketahui, dalam perkhidmatan ini ahli itu adalah urusan bahagian. Kerana kita pusat tidak diberi restu tidak dipersetujui oleh majlis kebangsaan untuk kita menerima secara direct. Ini saya nak maklumkan, kita tidak dapat terima keahlian perkhidmatan ini secara langsung, kerana dipikirkan lebih elok biarkan sajalah dihandle oleh bahagian. Jadi kita tak ada masalah kalau kita handle, maka kita tambah tugas pula. Tapi sekarang ini ahli-ahli perkim di sekitar 38,000 orang, dan sejak saya masuk sini pun itulah angkanya. Ini elok kita ketahui. Kenapa saya sebut? Kerana pertambahan angka itu penting untuk menggambarkan perkembangan perkim. Jadi tugas kita dalam pentadbiran cuma kita meminta jasa baik daripada semua bahagian, kerana kita tidak dibenarkan mengurus secara direct. Biarlah bahagian mengambil inisiatif untuk tambah ahli. Jadi kalau tak tambah, dia akan memberi kesan kepada kekuatan keuangan perkim. Kenapa saya sebut kekuatan keuangan? Pihak yang nak membantu perkim atau kerajaan yang membantu perkim, sudah tentu salah satu daripada kriterianya ialah mereka melihat ahli bertambah ke tidak. Kalau ahli tak bertambah, cuba tuan-tuan bayangkan, adakah kerajaan nak beri bantuan yang lebih banyak? Kalau ahli tak bertambah, mungkin kalau Datuk Nordin jadi Perdana Menteri misalnya, mungkin dia akan kata tak payah tambahlah duit bantuan ni, ahli dia pun tak bertambah. Jadi sebab itu perkim ini perlu diperkemaskan di semua peringkat, dan kita cuma mentadbir saja. Jadi saya nak beritahu bahawa dalam pentadbiran ni kita boleh main peranan yang lebih besar dari segi mentadbirkan perkim, supaya dapat menjadi satu macam rangsangan kepada bahagian-bahagian. Kerana di bahagian juga ada staf kita berapa ramai? 4 orang. Di setiap bahagian ada 4 orang. Yang berada di sini di pusat 43 orang. Dan di setiap bahagian yang perkim bayar gaji, ada antara 3 dengan 4 orang, bergantung pada keperluan. Jadi yang itu tak boleh hadir perjumpaan bulanan begini kerana mereka jauh, Datuk Azali, dia duduk jauh. Dia kalau datang sini ada tambahan kos. Jadi rakan anda dari segi pentadbiran terdapat di setiap bahagian. Ada 14 kecuali usia kerana mereka ada struktur sendiri. Di setiap bahagian ada rakan anda dari segi pentadbiran, sama 3 atau 4 orang. So 3 atau 4 kali dengan 13 bahagian, 3 kali 3 9, dah berapa? 40 orang lebih, 40 orang, lebih kurang 40 orang. Jumlah kita semua adalah 100 orang lebih. Jadi kekuatan 100 ini, saya fikir kalau kita dapat mantapkan, dia akan beri kesan yang lebih baik lagi. Jadi kita berharaplah, saya akan daripada semasa memberi pesanan supaya staf yang kita bayar gaji di negeri-negeri itu kerja kuat sikit. Yang di sini saya fikir tentulah kerja kita tahulah apa yang kita buat, tapi di negeri
Kita harap mereka juga akan bekerja kuat, menjadi contoh kepada bahagian yang berkenaan, iaitu peranan kita dalam pengurusan ini. Masing-masing cuba main peranan lah. Kalau wanita ke, daripada masa ini ada Majlis Belia Kebangsaan yang baru ditubuh, masih dalam peringkat pembinaan, pengemas kekinian. Tapi itu di antara contoh bila kita punya hubungan ukhuwah kita kuat, kita sering mengingati. Jadi hasrat saya pada majlis ini pertama nak minta kita semua menguatkan hubungan ukhuwah. Dan sebelum saya sebut perkara yang mustahak, yang saya tak sebut lagi satu perkara yang mustahak, iaitu saya ingin maklumkan bahawa ada beberapa syur saya telah terima berkaitan dengan kursus perkadiran dakwah di Perkim. Di antara syur itu ialah selain daripada kita melatih kader di Perkim ini menerusi IDIP KL, memang ada khusus melatih kader di IDIP KL yang di Kelantan, memberi ilmu, memberi pengajian kepada saudara baru. Yang di sini specialization dia ialah perkadiran. Saya telah menerima beberapa show dan insyaAllah dengan struktur Perkim sekarang ini, setelah kita mengisi jawatan yang dulu pernah wujud tapi kita macam disebabkan oleh keadaan lama tak isi, iaitu jawatan pengarah dakwah. Di Perkim ni memang ada jawatan pengarah dakwah zaman arwah Datuk Muhammad, bekas mufti Melaka. Dia adalah menjadi pengarah dakwah bagi Perkim, tapi jawatan itu dah lama tak diisi, jadi perlu kita isi. Jadi dalam konteks yang saya katakan perkadiran tadi, syur yang saya terima ialah selain daripada kita melatih kader-kader yang kita fikir sesuai, sama ada terdiri daripada mu'alaf sendiri atau daripada orang Islam yang berkebolehan. Jadi insyaAllah kita akan fikirkan Datuk Adin sama-sama dan Datuk Azali. Syur itu ialah supaya setiap yang bekerja dengan Perkim, mereka akan kita perkadirkan. Semua akan jadi kadir. Bukan kadir, bukan Qadir, Abdul Qadir, bukan, kader. Dan saya fikir syur itu baik. Mereka menjadi staf kita, menjadi pegawai kita, kaki tangan kita, dan mereka juga adalah kader. Bagaimana cara nak mengkadirkan, bukan Abdul Qadir, untuk mengkaderkan mereka, itu saya fikir detail tu saya akan bincang, kerana tentu ada beberapa cara, tapi tidak ada siapa pun dalam kalangan anggota pentadbiran ini yang akan terlepas daripada kursus perkadiran itu. Hadir kursus dan berkebolehan menjadi kader. Seperti yang terdapat dalam ini, saya nak beritahu, ini perkara yang rumit dalam pentadbiran kerajaan. Kalau mereka menjadi kaki tangan di bawah JPA yang kita panggil PTD dan sebagainya, mereka tidak akan dapat promosi dalam perkhidmatan kalau mereka tidak lulus beberapa kriteria, iaitu apa dipanggil perkhidmatan, peperiksaan perkhidmatan. Kalau mereka tak lulus, mereka tidak boleh diberi taraf confirm dalam jawatan. Jadi itu amalan daripada pihak kerajaan yang menolong kita, dan saya fikir adalah wajar kita di sini tidak menggunakan soalan itu ataupun ilmu mengenai dengan perkhidmatan, tapi kita nak buat satu perkara yang tidak ada siapa pun yang tak tahu hal dakwah ni. Mesti ada pengetahuan mengenai dengan dakwah. Dan ini contoh, tapi belum confirm lagi, kerana saya akan bincang lagi ini ya. Saya nak maklum ni ialah syur-syur yang baik yang telah saya terima. Misalnya kalau siapa yang kerja dengan Perkim, apa salahnya kalau
Kita kata tidak ada pegawai berkim yang tidak hafal beberapa surah. Tak ada. Kalau kita kata semua yang bekerja berkim ni kalau nak dapatkan satu status, sama ada macam insentif, dipanggil apa, kalau typist bahasa Arab tu ada dapat dipanggil bayaran khas, kebolehan dia, kepakaran dia, typist jawi ke apa ke, dalam perkhidmatan dia ada tambahan pendapatan. Siapa yang qualified dan dapat memenuhi maksud pengadilan ini, mungkin ada satu reward. Tapi kalau dia bekerja di perkim ini, dia tak qualify dalam kursus itu, maka dia tak dapat yang itu. Ini saya sebut contoh saja. Tapi kalau kita kata siapa yang bekerja perkim, dia akan ditemui dan kita nak pastikan bahawa berapa surah dia hafal, berapa, ataupun kita boleh tentukan tak hafal Fatihah kot. Kalau tak hafal Fatihah, maknanya tak semayang lah tu. Jadi itu contoh saja. Siapa yang bekerja dalam perkim, dia mesti kata orang dia, they have to fulfill certain requirements, mesti ada daripada segi ilmu Islam. Tapi kalau dia kerja perkim, kalau orang luar datang sini tanya siapa-siapa dia, dia kerja perkim, perkim Islam, pandangan mengenai dengan Nabi Isa macam mana? Kalau kita kata, oh saya tak tahulah, Nabi Isa tu orang Kristian, kita salah beri jawapan saja, impact dia buruk, impactnya. Jadi kita kena ada basic knowledge mengenai dakwah. Jadi saya rasa ini saya maklum dulu supaya eloklah kita juga berjalan ke arah kita menjadi pendakwah kader juga. Bukan sahaja kita memperkaderkan orang lain, tapi kita juga akan mengambil status kita juga adalah kader, walaupun level yang di permulaan ke dan sebagainya. Dan saya fikir kalau sekiranya dipuji oleh pihak pentadbiran nanti, kalau ada siapa yang qualify, lulus ujian yang kita kendaki itu, maka ada beberapa rangsangan dari segi promosi ke apa ke dan macam-macam lagi. Jadi saya fikir perkara ini perkara yang sangat baik daripada segi hukum pentadbiran. Dan kalau kita meminta supaya anda lulus dalam perkara itu, sebenarnya ia juga baik kepada anda dari segi Islam, dari segi agama pun baik. Kerana yang kita nak supaya tuan-tuan kuasai itu maklumat mengenai dengan Islam, maklumat basic mengenai Islam, dan perkara-perkara yang akan kita tentukan. Ini adalah perkara-perkara yang kita harap setelah saya dapat show, sebenarnya show daripada naib, yang bertua, ramai orang show supaya jadikan staf ini, di samping mereka menjadi staf, tapi mereka juga adalah kader dalam level yang tertentu. Kerana kader ini adalah banyak peringkat. Jadi tujuan utamanya ialah menjadikan kumpulan kita yang kecil ini efektif. Dan kesan yang diberi oleh anda kepada masyarakat sebenarnya besar. Kalau kita nak kira berapa ramai yang telah dapat faedah daripada usaha setiap orang di perkim ini menerusi apa bentuk kerja pun, saya fikir dah beratus ribu orang daripada zaman Tengku dulu sampailah ke sekarang ini. Mereka yang telah mendapat benefit daripada perkim ini. Bukan kita klaim perkim ini bagus, tapi realiti jumlah kita kecil tapi berkesan, dan kita harap kita boleh memberi kesan yang lebih besar lagi menerusi ukhuwah kita dan peningkatan ilmu kita. Itu sebagai perkara yang saya fikir nak sampaikan pada hari baik, bulan baik ini, bulan Syawal. Dan sudah tentu perkara yang lazim kita amalkan dalam majlis ini ialah memaklumkan perkara-perkara baru.
kita mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan warga Perkim yang baru, iaitu Datuk Razali, yang tuan-tuan semua kenal di Malaysia ni, banyak kenal kerana dia dulu pernah menjadi timbalan ketua pengarah JAKIM, dan banyak lagi pos-pos yang lain yang saya tak boleh sebut lah, takut Datuk Razali marah pula sebut banyak-banyak sangat. Dia tak suka sebut banyak-banyak pengalaman dia di IPB dan sebagainya. Jadi kita syukur pada Allah kerana telah menggerakkan hati kita semua, dan menggerakkan hati Datuk Razali untuk dalam kesibukannya menerima tugas ini. Kerana tugas ini bukan tugas yang biasa kita terima pada masa kita remaja. Ini tugas setelah kita mempunyai pengalaman bekerja, dan tentulah tugas di sini memberi impak yang besar daripada segi kepuasan diri kita, kerana kita menjalani tugas yang berkaitan dengan kewajipan seorang Muslim, dan juga satisfaction kepada pihak yang menerima. Jadi saya bagi pihak saudara-saudara sekalian, kita terima kasihlah atas kesudian dia terima jawatan ini. Dan jawatan ini sebenarnya jawatan yang sudah sedia ada tapi tak diisi, dan saya percaya dengan pengalaman Datuk Razali kita akan sama-sama buat, dan seperti biasa siapa saja masuk menjadi anggota pentadbiran itu adalah sahabat kita yang kita kena tolong, dan dia pun tentu akan tolong kita. Jadi kehadiran Datuk Razali sebagai seorang yang senior dalam pentadbiran dalam kerajaan negara kita ni, jadi dia menjadi pengarah dakwah kanan, dan urusan-urusan yang berkaitan dengannya ialah kawalan terhadap ID KL dan juga semua urusan dakwah yang berkaitan, dan semua pihak akan membantu. Jadi kalau ada pengarah, sekarang ni saya nak maklumkan kita ada pengarah ISAT, kita ada pengarah media baru dan penerbitan, mana dia ada Lukman, dan pengarah Dr. Soriza tak ada ni, tak nampak. Dia ada komen dengan doktor. Dia pengarah, tapi oleh kerana satu urusan yang sering dibincangkan dalam majlis kebangsaan ialah pendidikan, maka dia portfolio dia bertukar, iaitu dia pengarah pembangunan pendidikan dan pengajian saudara baru. Kerana ini penting, kerana itulah dakwah kita menerusi bidang pendidikan ini perkara yang sangat penting. Dan saudara-saudara kena tahu bahawa pendidikan ni bukan direka oleh kita sekarang. Pengasas Perkim almarhum Tengku Abdul Rahman telah memulakan pendidikan ni kerana dia sendiri menjadi pengurusi hal pendidikan ni, memperkenalkan tadika Pulau Pinang, kerana dakwah mesti bermula daripada kanak-kanak. Cuba tuan-tuan bayang pencetus idea penubuhan Perkim ini, yang juga pada masa itu Perdana Menteri, dia chair pula jawatan kuasa penubuhan tadika Perkim. Kerana dalam minit yang saya baca, kerana dilihat bahawa pendidikan itu mesti bermula daripada bawah. Yang di atas ni tak apalah, kita teruskan juga, tapi jangan lupa bahawa kita menanam benih keislaman ini daripada mula. Jadi sebab itu disebabkan oleh Perkim ini menghadapi beberapa kesukaran dalam perjalanannya, maka eloklah kita melaksanakan amanah yang asal bagi Perkim ini. Pendidikan itu macam satu kewajipan yang almost like compulsory, tak boleh elak. Maka tugas Dr. Soriza pun berat, dan kita akan tolong dia, bantu dia. Kerana kalau sekiranya kita ada Perkim, tadika Perkim, mengikut perancangan Perkim ini, di setiap negeri kena ada tadika Perkim. Tapi sekarang ni kita baru ada 2 saja yang resmi.
berperkim, satu di Penang, satu lagi di Perak. Tapi mengikut hasrat dan cita rasa di perkim ini yang telah kita pungut daripada pandangan ahli-ahli perkim yang lain, setiap negeri perlu ada, dan pada dasarnya memang perkim setuju supaya pendidikan tadika ini mesti ada di setiap negeri. Kerana elok juga tuan-tuan sebagai bakal kader lah, kalau belum jadi kader lagi, kita lihat agama lain, bukan kerana kita nak ikut. Masa saya berumur 12 tahun, masa belajar 12 tahun tu, kanak-kanak, saya masih ingat lagi, kanak-kanak di Terengganu pergi tadika Kristian tahun 50-an. Tadika Kristian dah ada di Kuala Terengganu, dan orang Islam pun hantar ke tadika Kristian. Tapi Kristian tak mengajar agama Kristian, tapi tadika itu kepunyaan orang Kristian di Kuala Terengganu. Kanak-kanak Islam pergi situ, dan dia tak kacau akidah, kerana dia beri pendidikan, saya ajar menulis, ajar. Tapi yang saya nak beritahu ni contohnya ialah tadika itu kepunyaan Kristian. Dan kenapa orang Islam hantar ke tadika Kristian? Kerana tidak ada tadika Islam in the 50s, dalam tahun 50-an. Jadi sebab itu Tengku lebih tahu. Tengku yang mengasas perkim ini, dia tahu bahawa keperluan pada tadika sangat penting. Tapi janganlah terlampau bergantung pada kerajaan, biar perkim buat. Maka dia chair sendiri, jawatan kuasa penubuhan perkim, tadika perkim di Pulau Pinang. Saya baca minit dia. Itu contoh supaya kita tahu bagaimana komitmen pemimpin yang telah mengasaskan penubuhan perkim ni. Kalau saya tak tahu, tuan-tuan pun tak fikir macam tu. Itu menampakkan bahawa begitu tinggi komitmen mereka, orang yang mencetuskan penubuhan perkim ni. Jadi timbul dalam hati saya, kita tanya, itu apa kita buat? Apakah yang boleh saya buat? Saya tak boleh buat seorang. Kalau Tengku dah asas macam tu, dan saya dapat tahu, saya diam saja sebagai anggota pentadbiran. Tugas pentadbiran ialah melaksanakan apa yang telah tersurat dalam perkim ini, dengan mengambil input yang baru. Jadi sebab itu cabaran yang dihadapi oleh pengarah pembangunan pendidikan ini memang besar juga. Tapi semuanya itu adalah saluran dakwah. Kita berdakwah bukan hanya menerusi kursus, bukan menerusi kerja kemasyarakatan, tapi menerusi pendidikan tadika pun sama. Dan tentulah tuan-tuan dapat bayangkan, tadika perkim ini mestilah kalau boleh, kalau kita buat, jangan kata orang Melayu, janganlah lekeh, jangan dipandang rendah. Orang tak minat pada tadika perkim kalau kita buat tadika yang tak profesional. Mestilah ada kualiti, mestilah gurunya berkualiti, dan mesti kalau tadika yang dimiliki oleh badan-badan yang kita semua tahu, mungkin ada anak tuan-tuan dan tuan-tuan hantar ke tadika yang bukan taska yang dimiliki oleh kemas ke sebagainya, terutamanya di Kuala Lumpur ini. Kita masuk ke tadika tu, uniform kanak-kanak pun sama. You pergi ke tadika yang mereka punyai di Negeri Sembilan pun, tadika situ uniform sama juga. Kalau pakai nama di tadika tu, pergi Melaka pun tadika tu uniform sama. Artinya uniform murid-murid yang masuk ke tadika pun, you pergi Penang ke, pergi Perak ke, standard. Yang itulah yang kita harapkan. Kalau ada tadika perkim, mesti ada keseragaman. Satu, kanak-kanak nak pakai apa, pergi mana pun sama. Lagu tadika perkim, you pergilah tadika ke Johor ke mana pun, mereka akan memainkan lagu tadika yang sama. Tugas ini penting. Tapi kalau kita tak fikirkan, kalau saya tak cerita, sedang pun tak tahu bagaimana besarnya peranan kita. Tapi belum kita betul-betul isi lagu, uniform, guru yang nak mengajar tadika,
kita tak boleh lah kalau jadi guru tadika perkim ambil je lah, kutip lah mana-mana yang tak ada kerja mengajar, tak boleh. Kalau orang Kristian dia buat tadika, yang mengajar tadika mereka adalah profesional, dilatih, dan mereka mengajar dengan cara yang baik. Dia faham psikologi. Kalau cari guru tadika perkim ni, dia sendiri pun nampak tak memberi keyakinan pada parents, orang tak hantar anak. Jadi hal uniform kanak-kanak, hal lagu, hal konten apa nak ajar, kemudian latihan guru tadika, ini semuanya perkara yang mencabar kita. Jadi daripada cerita saya ni, kita nampak tugas kita bukan kecil, tapi kita lah akan fikirkan, barulah orang akan memberi sumbangan yang lebih pada perkim ni, kerana mereka tahu perkim ini sangat besar peranan. Jadi caranya ialah kita menzahirkan perkim ini sebagai satu gerakan yang menarik, dan orang tak reluctant, tak ragu-ragu sebut perkim, saya nak bagilah, kerana mereka tahu aktiviti perkim ini baik, dan aktiviti ini bergantung pada prestasi kita. Jadi saya cabaran ni, Datuk Ghazali, cabaran dakwah ni sangat penting, kerana perkim sebenarnya adalah dakwah. Jadi walaupun Datuk Nordin ke Datuk Hanif ke ada jawab bendahari pada penolong Siok Sagung dan sebagainya, tapi semua kita ni adalah diikat oleh elemen dakwah. Jadi sebab itu saya, Datuk Nordin akan tolong Datuk Ghazali pun akan, Datuk Ghazali akan tolong. Dan tuan-tuan kena fikir bahawa yang kita buat adalah untuk memberi servis kepada perkembangan dakwah. Walaupun kita kecil, tapi kesannya besar. Jadi saya fikir dah panjang, dah terpanjang pun. Dan pada hari yang baik ini, hari baik dalam bulan baik Syawal, kerana orang Melayu dia raya sebulan dah tu betul ni, orang Melayu je. Tapi kalau di negeri Arab Islam, saya pun banyak tahun juga di negeri Arab, hari raya tu jumpa masa sembahyang je, lepas tu habis tak ada. Hari raya masa itu je, lepas takbir, that is hari raya, that is Eid. Itulah Eid. Di Mekah ke di mana pun Al-Eid, kata Al-Eid huwa yaumul Eid. Dia tahulah dia, jadi Al-Eid huwa yaumul Eid, hari raya itu adalah pada hari raya. Habis hari itu nombor mulalah ibadat kita. Tapi yang kita raya di Malaysia ni sebenarnya tradisi saja. Kalau tak buat pun tak apa. Tapi yang elok ialah seperti yang Datuk Ghazali sebut tadi, masuk Syawal kita puasa, mana yang siapa yang boleh berbuat demikian. Tapi raya sebenarnya adalah satu hari saja. Yang kita sambung lebih ni bagus juga pasal ada peluang makan. Jadi makan ni saya rasa di pejabat ni, apa nama ni, Datuk Adin, kita perlu jabatan-jabatan macam-macam, ada masa raya. Tapi saya rasa di perkim ni tak kurang hebat ya. Makan banyak tau. Kadang orang bagilah, kadang kita bagilah. Tapi alhamdulillah, syukurlah. Kerana mungkin nama perkim tu menarik untuk orang memberi sumbangan. Kita syukurlah kerana menjadi warga perkim. Dan hari ini ada, saya kata, diberitahu oleh pihak pengurusan ada jamuan, kita buat jamuan cara biasa saja. Tapi yang penting ialah seperti yang saya sebut di awal ucapan saya, kita mohon Allah beri pada kita kesihatan lah. Kerana kalau kita sakit, walaupun kita masih ada tapi sakit, kita tak boleh hadir di sini. Dan kalau kita tak ada di dunia ni, itu hal lain lah. Tapi itulah saja perkara yang penting yang saya nak beritahu. Terima kasih kepada Datuk Ghazali, terima kasih kepada semua lah. Dan insyaAllah kita akan bergerak ke arah meningkatkan lagi keberkesanan operasi yang kita semua bekerja as a team lah, sebagai satu pasukan. Dan kita akan cari jalan untuk nak
memberi image yang lebih baik pada masyarakat. Jadi kalau image kita baik, maka ahli-ahli perkhidmatan bertambah. Dan Datuk Luqman sebagai pengarah hal media pun senang nak buat berita, pergi buat apa, pergi mana. Dan insya-Allah kita akan cari jalan supaya status perkhidmatan kebangsaan ni sebenarnya bukan untuk beroperasi di Kuala Lumpur, kerana di Kuala Lumpur dah ada perkhidmatan wilayah. Perkhidmatan kebangsaan adalah untuk kebangsaan. Jadi kita akan rancangkan sebenarnya kalau kita buat aktiviti, tak payahlah kita fokus di Kuala Lumpur, kerana Kuala Lumpur di setiap bahagian, setiap negeri ada perkhidmatan, tapi kita nak buat sesuatu yang bertaraf nasional. Itu tugas kita. Perkhidmatan kebangsaan ialah aktiviti bersifat kebangsaan. Jadi yang tradisi kita buat kelas kat sini tu tradisi biasa je untuk di sini, sebagai bukti bahawa kehadiran kita di bangunan ini kita ada aktiviti. Tapi selainnya ialah bertaraf kebangsaan, dan inilah akan kita fikirkan daripada semasa anything that we do, Putih kata should reflect national requirement, national, kerana ini perkhidmatan kebangsaan. Kita bukan perkhidmatan negeri, kita perkhidmatan kebangsaan yang akan ditanya oleh orang lain apa kita buat di peringkat nasional. Jadi itulah saja yang saya nak kongsikan dengan saudara-saudara. Kita merasakan peranan kita banyak, dan insya-Allah kita akan tingkatkan pengetahuan kita ke arah menjadi kader. Walaupun kita dah retire, saya ni barangkali tak tahu boleh dianggap kader tidak, wallah alam. Tapi latihan kader ni berperingkat, level rendah, tinggi, dan banyak peringkat. Tapi sekurang-kurangnya basic requirement untuk menjadi kader, insya-Allah tuan-tuan will enjoy the status. Sonok sebenarnya jadi kader ni. Tapi kalau kita kerja perkhidmatan, kita tak tahu langsung hal-hal yang berkaitan dengan keperluan dakwah ni, tak boleh tak? Jadi itu saya beritahu awal ni, akan kita huraikan kemudian detailnya. InsyaAllah ini menjadi kebaikan kepada warga pentadbiran perkhidmatan semua sekali. Rasa itulah saja. Dan tentu cakap banyak ni, ada orang tak senangkan, dia punya selera makan tu kuat, nak makan dah. Tapi saya minta maaf lah kalau mengganggu selera anda sekalian. Dan selamat makan, selamat jamu, dan kita berdoa kepada Allah supaya menjadikan apa yang kita makan itu sebagai menambah kekuatan dan kesihatan kita. Sekian, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.